Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tajuk kita pada hari ini berkenaan dengan nombor 7 digit, perpuluhan juta dan pecahan juta serta nombor perdana. Contoh soalan yang ada di sini. Data murid pada 31 Ogos 2014 merekodkan jumlah murid sekolah rendah ialah sebanyak 2,708,211 orang. Berdasarkan nombor yang Ustazah merahkan itu kita tulis dalam angka. Dan apabila kita tukarkan dia dalam perkataan, dia akan jadi 2,708,211. Yang merah ini kita tulis dalam angka, dan yang warna biru ini Ustazah tukarkan dia dalam perkataan. Seterusnya, berdasarkan data yang ada sebentar tadi, Ustazah pecahkan dia kepada dua nilai, iaitu nilai tempat dan juga nilai digit. Bagi nilai tempat, kita menulis dengan menggunakan perkataan. Kita mula daripada rumah sah sehingga ke rumah juta. Manakala untuk nilai digit, kita perlu tulis dalam bentuk nombor. Kita lihat pada digit kosong. Walaupun dia berada di nilai tempat puluh ribu, tapi apabila kita tulis dalam nilai digit, kita tetap menulis dengan nombor sifar, kerana apabila sifar berada di mana-mana nilai tempat, nilai digitnya masih lagi kita menulis sifar. Seterusnya, cerakin pada nilai tempat dan nilai digit. Cerakin bagi nilai tempat, kita perlu tulis dalam perkataan seperti yang tertera di bawah. 2 juta tambah dengan 700,000 tambah dengan 8,000 tambah 200 tambah 10 tambah 1 sah. Digit sifar yang berada di rumah puluh ribu tidak perlu dimasukkan di dalam cerakin nilai tempat maupun nilai digit, kerana digit sifar tiada nilai walaupun dia berada di nilai tempat puluh ribu. Ini apabila kita cerakinkan dalam nilai digit. Seterusnya, ini merupakan formula bagi penukaran nombor perpuluhan dan pecahan juta. Apabila kita tukarkan kepada nombor bulat, kita perlulah darab dengan sejuta. Apabila nombor bulat ingin tukar kepada nombor perpuluhan atau pecahan juta, kita perlu bahagi dengan sejuta. Selain daripada itu, saya akan beri beberapa formula yang lain. Penukaran daripada pecahan 1/2 apabila kita tukar kepada perpuluhan, dia menjadi 0.5, dan apabila kita tukar menjadi nombor bulat, dia menjadi 500,000. Seterusnya, 1/4 apabila kita tukar kepada perpuluhan, dia menjadi 0.25, dan bila kita tukar menjadi nombor bulat, ia menjadi 250,000. Seterusnya, 1/5 kita tukar kepada perpuluhan, dia menjadi 0.2, dan nombor bulat bernilai 200,000. Dan akhir sekali, 1/8 bersamaan dengan 0.125 ataupun 125,000. Formula nombor ini kita akan gunakan sewaktu sesi penukaran di antara perpuluhan juta ataupun pecahan juta kepada nombor bulat. Seterusnya, penukaran di antara nombor bulat ke perpuluhan juta. 650,000 adalah contoh yang diberi. Apabila nombor bulat ingin tukar kepada perpuluhan juta, kita perlulah bahagi sejuta. Jadinya kita akan buat dalam keadaan bentuk macam ni. 6,500,000 bahagi dengan 1 juta.
simbol pecahan ini juga kita boleh gunakan sebagai bahagi. Okey, konsep yang ini kita hanya memansuhkan sifar yang ada di atas dengan sifar yang ada di bawah. Jumlah sifar mesti sama. Okey, seterusnya kita akan dapat 65 per 10. Okey, apabila kita ingin bahagikan 65 per 10, kita hanya menggunakan anak panah dengan menggerakkan sekali sahaja. Kerana 10 sifarnya ada 1. Apabila sifarnya ada 1, hanya gerakkan sekali saja anak panah ni ke kiri. Kenapa ke kiri? Sebab dia dalam bahagi. Okay, apabila kita gerakkan anak panah ni ke kiri sekali, dan di sini kita akan letak titik perpuluhan, dan jawapan yang kita dapat adalah 6.5 juta. Okay, ini adalah kaedah yang pertama. Okay, kaedah yang kedua adalah salin semula nombor yang diberi 6.500.000. Kita terus menggunakan kaedah anak panah, kira sebanyak 6 kali. Kenapa 6 kali? Kerana dia bahagi dengan sejuta. Sekiranya dia adalah operasi bahagi, perlulah menggerakkan 6 kali ke kiri. Okey, kenapa 6 kali? Kerana dalam sejuta ada 6 sifar. Maksudnya kita perlu menggerakkan 6 kali yang menunjukkan 6 sifar yang ada pada 1 juta. So, jawapan dia adalah 6.5 juta. Okey, seterusnya penukaran perpuluhan juta ke nombor bulat. Okay, contoh yang diberi ialah 7.9. Okay, apabila kita ingin menukarkan perpuluhan juta ke nombor bulat, kita perlulah darab dengan sejuta. Okay, apabila darab, kita perlu menggerakkan anak panah ini ke kanan sebanyak 6 kali juga. Okay, apabila selesai menggerakkan anak panah ini 6 kali ke kanan, di tempat kosong ini kita perlu isikan dengan nombor sifar. Okey, perlu gerakkan 6 kali ke kanan kerana kita menggunakan operasi darab dan kita darab dengan sejuta. Jadi jawapan dia adalah 7.090.000. Seterusnya 3.46 juta. Kita gerakkan 6 kali ke kanan. Kita letakkan sifar di tempat kosong. Dan jawapannya adalah 3.460.000. Okay, seterusnya penukaran nombor bulat ke pecahan juta. Contoh yang diberi ialah 250.000. Apabila kita nak tukarkan dia kepada pecahan juta, kita perlu bahagi sejuta. Kita menggunakan konsep yang sama, iaitu konsep pemansuhan. Okey, kita akan kira sifar yang berada di atas ni. Apabila kita masukkan 4 sifar yang di atas, kita juga perlu memasukkan 4 sifar yang di bawah. Jadi kita akan dapat di sini 25 per 100. Apabila kita melihat pecahan seperti ini, kita perlu kecilkan lagi supaya kita mendapat jawapan pecahan yang paling kecil. Okay, apabila kita kecilkan pecahan, kita akan dapat jawapannya 1 per 4 juta. Okay, macam mana boleh dapat 1 per 4 juta? Okay, 25 bahagi 25 akan dapat 1. 100 bahagi 25 kita akan dapat 4. So, kita akan dapat kat sini 1 per 4 juta. Okay, selain daripada itu, 1.300.000 bahagi dengan sejuta. Masukkan mengikut cara yang pertama tadi. So, kita akan dapat di sini 13 per 10.
Okey, apabila pecahan, kita jumpa pecahan ataupun jawapan dalam bentuk pecahan tak wajar. Okey, apa yang dimaksudkan dengan pecahan tak wajar? Apabila pengangka lebih besar daripada penyebut, okey, kita perlu tukarkan pecahan tak wajar tersebut kepada pecahan nombor bercampur. Okey. Bila kita jadikan dia pecahan nombor bercampur, dia akan jadi 1/3/10 juta. Okey, macam mana nak dapat 1/3/10 juta? 13 bahagi dengan 10. So, kita akan dapat pecahan nombor bercampur, iaitu 1/3/10 juta. Okey, seterusnya. Okey, penukaran pecahan juta ke nombor bulat. 1/7/10 juta adalah pecahan yang diberi. Cara yang pertama adalah kita asingkan 1 juta dan 7/10 ini. Okey, kita asingkan. Seterusnya, pecahan 7/10 ini kita perlu tukarkan dia kepada nombor bulat terlebih dahulu. Okey, macam bagaimana nak tukarkan 7/10 perlu darab dengan 1 juta. So, bila kita tukarkan kedua-dua ni kepada nombor bulat, 1 juta kita akan tulis dalam bentuk 1 sifar 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 tambah dengan 700,000. 700,000 ini adalah hasil daripada penukaran pecahan juta 7/10. Dan apabila kita tambahkan, dia akan jadi 1,700,000. Okey, seterusnya 2/5/8 juta. Okey, 2/5/8 juta adalah pecahan nombor bercampur. Okey, pecahan nombor bercampur ini perlu ditukarkan kepada pecahan tak wajar. Okey, bagaimana kita nak menukarkan pecahan nombor bercampur kepada pecahan tak wajar? 8 darab dengan 2 tambah dengan 5. So, kita akan dapat kat sini 21/8. Okey, darabkan dengan 1 juta sebabnya kita nakkan jawapan dalam nombor bulat. Okey, di sini kita memerlukan formula nombor yang Ustazah bagi sebentar tadi. Okey, apabila dia per 8, Ustazah bagi dekat situ tadi per 8, nombor bulatnya kita akan dapat 125,000. Okey, maksudnya di sini apabila kita bahagikan 1 juta bahagi dengan 8, okey, 8 kat sini kita akan dapat 1 dan 1 juta ke atas ni kita akan tulis di sini 125,000. Maksudnya 21,000 akan darab dengan 125,000 dan jawapan dia adalah 2,625,000. Okey, ini adalah beberapa contoh soalan yang Ustazah telah sediakan. Okey, sifar kumpulan 7 juta. Apabila kita jadikan dia pecahan juta, dia akan dapat 7/10 juta. Okey, apabila kita tukarkan dia kepada nombor bulat, dia akan jadi 700,000. Seterusnya, 2.61 juta. Okey, apabila dia tukarkan kepada pecahan juta, okey, dia akan jadi 2.61/100 juta. Okay, seterusnya nombor bulat dia akan jadi 2,610,000. 2,610,000. Okey, seterusnya tukarkan nombor pecahan kepada perpuluhan juta dan nombor bulat. Okey, nombor pecahan pula. Okey, tukarkan kepada perpuluhan juta, dia akan jadi 1.75 juta. Okey, nombor bulat dia akan jadi 1,750,000. Okey, seterusnya B 4/5 juta. Okey, bila kita tukarkan dia kepada perpuluhan juta, dia akan jadi 0.8 juta. Dan nombor bulat dia akan jadi 800,000. Okey, seterusnya bagi nombor perdana. Okey, ini adalah carta nombor bagi nombor perdana. Okey, yang berwarna kuning ini adalah nombor perdana. Okey, bagaimana cara untuk kita mendapatkan nombor perdana?
Syarat yang pertama adalah nombor perdana haruslah lebih daripada 1. Nombor 1 tidak dikira sebagai nombor perdana. Sebab nombor 1 adalah nombor yang istimewa. Maksudnya, nombor perdana bermula daripada nombor 2. Okay. Seterusnya, nombor perdana hanya boleh dibahagi dengan 1 dan dirinya sendiri. Bermaksud, Ustazah bagi contoh, 43. 43 hanya boleh dibahagi dengan 1 dan diri dia sendiri. 41 bahagi 1 dan juga 43 bahagi 1 dan 43 bahagi 43. 43 tidak boleh dibahagi dengan nombor lain kerana nanti dia akan dapat jawapan perpuluhan. Jadinya, apabila nombor tersebut tidak boleh dibahagi dengan nombor yang lain, itu dikira sebagai nombor perdana. Contoh yang saya bagi kat sini, 67. 67 bahagi 67, jawapan dia 1. 67 bahagi 1, jawapan dia 67. Nombor yang berwarna kuning ini, dia hanya boleh bahagi dengan 1 dan diri dia sendiri sahaja. Dia tidak boleh dibahagi dengan 2, tidak boleh dibahagi dengan 3. Sebab apabila dibahagi nanti, dia akan dapat jawapan perpuluhan. Dan itu tidak dikira sebagai nombor perdana. Okey. Cukup setakat ini saja. Sebarang pertanyaan boleh tanya pada Ustazah. Kerja rumah Ustazah sudah selitkan dalam Google Classroom. Ustazah minta semua dapat siapkan dan dapat menjawab soalan dengan baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.